Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر ابن عبد المطلب الإندونيسي رحمه الله وإلى شيخنا توان Guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi رحمه الله وإلى شيخنا Kiai Haji Abdul Rahim ibn Jamaluddin Jahri Al-Banjari An-Nadwi Al-Banjari Al-Makki hafizahullah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, malam ini kita sambung pengajian kitab Qalbun Salim pada muka surat yang ada kitab 113. Muka surat 113. Tanbih maksudnya beri perhatian. Jauhi 4 perkara, yaitu perbuatan lelaki menyerupai perempuan. 1. Perempuan menyerupai lelaki. 2. Berzina dengan binatang. 3. Dan homoseksual. Yang keempat, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, arba'atun yusbihuna fi ghadabillah
wa yamsuna fi sakhatillah. 4 jenis manusia dimurkai Allah pada waktu pagi dan dikutuk Allah pula pada waktu petang. Kalau dah keadaannya macam tu, apa nak jadi? Kerana dimurkai Allah pada waktu pagi, dikutuk pada waktu petang, maka tidak ada nilai rahmat, kasih sayang daripada Allah di situ. Kerana kalau manusia memuji sedunia seseorang tapi dimurkai oleh Allah, maka orang itu akan hina. Satu dunia orang mengeji, mencaci, mencerca orang itu, tapi kalau dia mulia dalam pandangan Allah, maka orang itu jadi mulia. Ini yang kita sebut ni 4 golongan. Pagi-pagi telah mendapat kemurkaan Allah, petang mendapat kutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Qultu, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka yang dikutuk pagi, dimurkai pagi, dikutuk petang oleh Allah tu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun menjawab, ini untuk panduan dan untuk iktibar kita semua. Al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa. Orang lelaki yang menyerupai perempuan, pakaian, cara lenggok berjalan, perhiasan, malah aksesoris macam perempuan. Ada, saya jumpa orang lelaki yang lembut, saya jumpa di sekolah agama dulu, ada. Tapi memang daripada lahir macam tu. Nah, itu tak mengapalah. Dan saya pernah jumpa ada seorang kakak ni, Kak Ajah ni, 6 orang, semua anak lelaki. Dia ingin anak yang ke-7 biar perempuan, untuk mungkin menemankan dia di rumah, mungkin gitu nah. Sebab yang lelaki itu kita tahulah, akhirnya yang keluar itu yang ke-7 lelaki juga, tapi lembutnya Masya Allah. Mungkin maknya niat mudah-mudahan dapat anak perempuan, nah boleh tolong buat kerja rumah, whatever. Yang lelaki okey juga, tapi Masya Allah yang ke-7 pun lelaki juga, dan perangainya macam perempuan. Yang dalam kategori ini tidak, sebab dia bukan menyerupai perempuan. Malah kalau kita tengok tu macam perempuan betul, sampai ke satu tahap sebab dia berkawan dengan orang-orang pun begitu juga, tambah tidak ada pendidikan agama yang mendalam sangat, tambah mak ayah take it for granted, tak ambil berat, akhirnya maaf ke tahap alat kepunyaannya itu pun ditukarnya menjadi perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Orang sebegini hukumnya macam mana? Tetap dia lelaki walaupun dia macam perempuan sepenuhnya. Perwatakan, cara pergaulan, tetap hukumnya adalah lelaki. Tak boleh walaupun dia pakai telekung, walaupun dia pakai baju kurung, tetap hukumnya adalah lelaki. Nah, dia bukan khuntha. Khuntha tu cerita lain. Itu satu. Sebaliknya yang kedua ini, wal mutasyabbihatu minan nisa'i birrijal, perempuan yang menyerupai lelaki. Nah, ini pun Masya Allah kuatnya mengalahkan orang lelaki, pakaian, cara pergaulan.
Walladhi ya'ti bil bahimah, dan orang yang melepaskan nafsunya pada binatang. Ya Allah, ini pun tak tergambar dalam fikiran. Kalau nak sangat suarakan nak berkahwin, kalau mungkin ingin kepada itu lebih, contohnya takut berbuat maksiat, itu lebih baik daripada datang binatang. Dan saya tak boleh nak gambar perkataan ini, tak boleh. Maksudnya bukan orang yang waras ini. Walladhi ya'ti ar-rajula, dan orang yang datang kepada lelaki dan melakukan perkara itu yang kita sebut homoseksual tadi. Saya berat nak cerita benda ni dalam masjid. Baik, kita masuk muka surat yang ke-114, fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7. Tangan dan kaki. Kebaikan tangan dan kaki yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kedua tangan dan kedua kaki untuk beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Jadi antara kebaikan yang berkaitan dengan dunia, kalau ada orang itu dia ada kaki dan tangan, satu, menggunakannya untuk mencari harta benda, iaitu mencari rezeki Allah. Footnote di bawah tu 147, faedah. Rezeki ada 4 jenis. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan rezeki ada 4 jenis, iaitu satu, yang namanya madmun, iaitu rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Jangan risau. Rezeki ini seperti makanan yang boleh diperoleh tanpa mencarinya, untuk membolehkan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjaminnya, kerana dialah yang memerintahkan hamba untuk beribadah. Sudah pastilah dialah juga yang menjamin rezeki ini. InsyaAllah kita tidak kebulur, insyaAllah. Ada je rezeki makanan, tak banyak, sikit. Tak sedap, biasa-biasa. Tak mahal, mungkin murah. Tapi rezeki itu insyaAllah, balik ke rumah ada je makanan. Itu namanya rezeki yang madmun, yang sudah dijamin Allah. Sebab Allah nak kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beri kesempatan kepada mereka beribadah, sehingga kebaikan ibadah itu kembali kepada manusia itu sendiri, diberikan keridaan dan syurganya Allah, juga pahala dan ganjaran itu. Jadi dengan ibadah itulah manusia berhubung dengan Allah. Allah mahu tu, walaupun ibadah itu bukan faedahnya kembali pada Allah. Satu dunia orang tidak solat, tak ada kurangnya Allah. Satu dunia orang memuji Allah, solat, baca Quran, zikir, takbir, sedikit pun tidak menambah kemahakuasaan Allah. Karena Allah mustaghni, tidak berhajat kepada makhluk itu. Jadi kembali ibadah itu manfaatnya kepada makhluk, untuk kuat hubungannya dengan Allah, merasa ketenangan. Allah jadikan kita sebagai abdun, hamba. Lalu ada satu program untuk hamba, itu namanya ibadah. Allah jadikan kita khalifah, vicegerent. Ada satu tugas tu namanya khilafah, vicegerency. Sehingga kita tahu track itu dalam kehidupan ini dua. Satu, menjadi hamba. Dua, menjadi khalifah di muka bumi Allah. Itu rezeki yang sudah dijamin. Yang kedua, maqsum. Tadi madmun, dalam jaminan Allah. Ini maqsum,
yang sudah dibahagi-bahagikan oleh Allah. Inilah yang telah dibahagikan oleh Allah dan telah ditulis di Lauh Mahfuz, seperti yang dimakan, diminum, dipakai. Selama mana orang itu hidup dan pada waktu yang ditentukan, ia tidak bertambah atau tidak berkurang, memang sudah ada dah. Makanan itu kalau rezeki kita tak ke mana, akan sampai. Tapi kalau ia bukan rezeki kita, dah nak ke mulut dah ni, tak jadi, sakit perut, ataupun meninggal, ataupun aksiden, ataupun kena tinggalkan sebab ada orang lebih memerlukan untuk kita pergi tolong dan sebagainya. Itu sebab itu rezeki ini yang sudah Allah tentukan, jangan risau. Walaupun di tangan orang lain, tapi kalau Allah sudah jadikan dia rezeki kita, dapatkan kita juga. Karena itu rezeki kita, rezeki yang kita boleh gunakan, sedekahkan, itu rezeki kita. Gaji bulan-bulan, katalah RM5,000, contoh. RM1,000 itu rezeki bank Islam, sebab pinjaman rumah kita dengan bank Islam. RM1,000 itu bayar ke bank muamalat, sebab kita buat pinjaman kereta dengan bank muamalat. RM500 itu untuk mak ayah di kampung. Itu rezeki, itu rezeki mereka di tangan kita. RM500 itu untuk bayar minyak, petrol pump. RM200 itu untuk bayar tol. RM200 itu rezeki kedai tayar, sebab tayar puncture. Potong adalah untuk kita. Itulah rezeki orang di tangan kita. Sebab itu rezeki yang maksum. Allah sudah bahagikan kepada hamba-hambanya. Kalau rezeki kita tidak ke mana. Sebab itu jangan hasad, jangan dengki dengan orang. Yang ketiga, mamluk, yang dimiliki oleh hamba. Itulah rezeki yang dimiliki oleh seseorang hamba, termasuklah harta di dunia ini mengikut apa yang telah ditentukan dan dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kita ada rumah, ada kereta, ada kebun, ada kedai dobi, ada butik, ada kedai runcit, whatever. Itu rezeki yang memang Allah bagikan untuk kita. Rezeki yang kedua tadi, rezeki kita juga, tapi mungkin tangan orang lain. Mungkin rezeki orang juga, mungkin dalam tangan kita. Yang di rumah tu, rumah sendiri itu adalah rezeki yang kita miliki. Yang keempat, mau'ud yang dijanjikan oleh Allah. Itulah rezeki yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya yang bertakwa. Sebab itu dalam kitab ini saya tuliskan faedah amalan memudahkan rezeki. Rezeki itu ada, tapi mudahkan dia datang. Itu maksud amalan ini. Apa dia amalan dia? Amalan ini sebahagian ulama kata amalan menjemput rezeki. Rezeki dah ada tadi, tapi kita mudahkan, kita jemput. Macam mana anak kita di tadika, tak payah risau. Pukul 12 lagi adalah van sekolah yang kita bayar setiap bulan tu, dia akan hantar. Okey, tak payah kita nak risau. Tapi di ketika kita dah habis kerja pukul 11 contohnya, tak ada buat apa, anak pun dah habis mengaji di tadika, kita sendiri pergi ambil dan bawa ke rumah. Isteri kita selagi tak tengok anak, selagi tu susah hati dia. Pukul 12.30 contoh, baru anak datang kat rumah.
baru dia senang hati. Tapi kita tadi kan 11 kita dah ambil dah, 11, 15 dah ada anak kat rumah, kan senang hati isteri. Maksudnya asalnya tak payah susah hati, sebab anak tadi pasti akan datang ke rumah, dihantar balik dengan selamat oleh pemandu van ataupun sekolah bas, sebab memang kita dah bayar setiap bulan, itu pasti. Itu maksudnya kita tak perlu risau. Tapi kita nak jemput juga supaya dia senang, isteri kita pun tenang. Ini namanya amalan menjemput rezeki, memudahkan rezeki. Ini kalau boleh kita amalkan. Apa dia amalan ini? Bacalah setiap bacaan yang di bawah ini sebanyak 7 kali pada setiap pagi, paling bagus selepas subuh. 1. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Semua tuan-tuan hafal ni. Ini ayat 1000 dinar kata orang. 1000 dinar, kenapa disebut 1000 dinar? Sebenarnya ayat ini lebih daripada 1000 dinar. Kalau nak letak 1 juta dinar pun lebih mahal lagi. Tapi kenapa ulama, saya tak tahu siapa yang bagi nama ini, kenapa ulama letak 1000 dinar? Ada rahsianya. Sebab dinar itu lebih mahal daripada dirham. 1 dirham approximately harga sekilo daging. Sekilo daging sekarang ni berapa? Dulu 30, katanya sekarang 40. Tak apalah tu. Jadi 1 dirham sama dengan 30 ringgit. Kalau 1 dinar itu sama dengan 300 atau 400 ringgit. Saya tak rujuk nilai emas semasa, ya. Tuan-tuan nanti kalau saya silap tolong beritahu. Tapi lebih kurang 300 400 begitu. Sebab itu disebut 1000 dinar. Itu rahsia dinar tadi tu. Yang kedua 1000. 1000 itu bukan digit 1000. Walaupun bila kita sebut 1000 memang itulah digitnya 1000. Itu maksud 1000. Maksudnya bukan 10, bukan 100, tapi 1000. Gitu. Maksud ulama bila sebut 1000 itu bukan nilai 1000 itu, tak. 1000 itu maksud banyak. Maksudnya banyak dinar. Gitu. Sebab orang Arab kalau nak sebut 1000 mereka sebut alfun. 1000. Kalau mereka nak sebut 1 juta, kalau Arab yang betul, mereka tak panggil wahid milionon, 1 million. Itu orang Arab dah lama duduk KL. Kalau Arab yang asli, mereka tak sebut 1 juta dengan wahid milionon, tapi 1000 tadi diulang 2 kali. Alfu, alfin. 1000 ada 1000. 1000 tu ada 1000. Tu maksudnya 1 juta. Ketika mereka nak sebut 1 billion, tadi 1 million, ni 1 billion. Kalau Arab yang betul, mereka tak panggil wahid bilionon. Itu Arab dah lama duduk KL. Yang asalnya yang 1 juta tadi tu diulang. Alfu 1000, alfin ada 1000, 1 juta. 1 juta ni ada alfun. 1 juta ni ada 1000 lagi. Itu yang maksudnya 1 bilion. Bermaksud, poin saya ialah
Alfu dinar, 1000 dinar itu bukan 1000 dinar, tapi maksudnya banyak. Itu maksudnya tu. Itulah. Jadi tapi biasa kita dengar 1000 dinar. Malam ni kupasan untuk 1000 itu ringkasannya banyak dinar itu. Sebab ayat ini tak padan kalau hanya 1000 dinar. Ni ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar daripada segala perkara yang menyusahkannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, serta memberikannya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Rezeki inilah yang mahal ni, tak sangka pun rezeki itu datang kat kita, ya Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan ingatlah sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah mencukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara, Allah telah pun menentukan qadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Jadi ayat ni kita baca 7 kali. Habis kita baca 7 kali, baru kita baca ini. Allahu tariqi, Allah jalanku. Ar-Rahmanu rafiqi, Ar-Rahman pendampingku, maksud penolongku. Ar-Rahimu yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Ar-Rahim iaitu Allah yang Maha Pengasih, menjagaku daripada setiap sesuatu yang menggangguku. Ini amalan untuk memudahkan rezeki. Di sini ada satu lagi amalan untuk dapat rezeki, yang zahir hissiyah dan yang batin maknawiyah. Yang zahir macam mana? Gaji bertambah, jualan meningkat, customer semakin ramai, permintaan makin meningkat. Itu yang hissi, yang nampak. Yang batin, rezeki yang batin, disayang oleh orang. Kalau bercakap orang dengar, orang taat. Kalau beramal rasa seronok. Kalau mengaji senang faham. Dengar nasihat mudah masuk dalam sanubari. Itu adalah rezeki yang batin. Al-Imam Umar ibn Saqqaf telah menyebutkan faedahnya dalam kitabnya Tahrij Al-Qurub. Tafrij yang membuka, Al-Qurub kesedihan-kesedihan. Sesungguhnya antara amalan yang selalu disuruh dan dilazimi oleh orang saleh ialah ya Fattahu ya Razzaq ya Kafiyu ya Mughni. Wahai yang Fattah, yang membuka, ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, ya Kafi, wahai yang mencukupkan, ya Mughni, wahai yang kaya. Itu tak disebut berapa kali tu? Kalau baca sekali pun cukup. Ya Fattahu ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Tuan-tuan, kalau tak sempat catat lepas kita mengaji ni, pinjamkan sekejap buku ini, jangan bawa balik ke rumah. Ambil, tangkap gambar. Ada 2 amalan tadi tu, ya. Saya ulang balik. Amalan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Baca 7 kali. Kemudian Allahu tariqi, Ar-Rahmanu rafiqi, Ar-Rahimu yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Itu. Kemudian baca sekali ataupun 3 kali. Ya Fattahu ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Ia mujarrab untuk mendapat rezeki yang zahir dan batin. Dibaca setiap pagi.
Kitab ni tak sebut berapa kali. Kalau tak sebut maksudnya sekali pun memadai, tapi biasanya kita baca 3 kali. Baik. Apa kebaikan tangan dan kaki tadi? Satu, kebaikan yang berkaitan dengan dunia, menggunakannya untuk mencari harta benda, iaitu rezeki. Saya tadi baru sampai daripada pesta buku di PWTC, dan di bawahnya tu ada orang jual food truck Suka saya tengok orang berjual makanan, minuman, bertambah rezeki mereka, alhamdulillah. Setelah diuji Allah 2 tahun lebih kurang macam tu, sonok saya, ceria mukanya, alhamdulillah. Jadi bertambah-tambah rezeki, kemudian rezeki yang halal, yang barakah juga. Macam mana caranya? Niat kalau kita nak berniaga tu untuk ibadah, supaya dapat memperbaiki ekonomi diri, keluarga, nanti diri sendiri tidak terasa terhina, demikian keluarga juga, begitu. Yang kedua, menggunakan kedua kaki dan tangan untuk memenuhi segala keinginan. Apa keinginan kita? Yang berniaga, yang mengajar berniaga, belajar, yang belajar, yang buat servis dengan servisnya. Yang ketiga, menjaga diri daripada mudarat, seperti berlari dengan kaki daripada binatang buas, dan mengelak dengan tangan kejahatan orang yang memukulmu. Itu tadi, guna tangan, guna kaki. Itu untuk dunia. Sebenarnya banyak, tapi sekadarnya disebut oleh pengarang kitab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Sekarang kita tengok apa kebaikan, antara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat. Satu, menggunakan kaki untuk semua tujuan yang baik, seperti berjalan ke masjid. Setiap langkah tu pahala sebelah kanan, kiri menghapuskan dosa, kanan lagi menaikkan martabat. Begitulah setiap kali 3 step tu. Step pertama bagikan pahala, step kedua yang kiri itu untuk menghapuskan dosa, step ketiga yang kanan itu menaikkan maqam. Begitu. Sebab itu para sahabat selalu kalau nak pergi masjid berjalan-jalan dulu, sebab semakin banyak langkah semakin banyak pahala. Atau ke tempat pengajian ilmu yang memberi manfaat. Kita tahu di pondok tu ataupun di surau tu, di pesantren ada orang mengajar ilmu agama. Kita tahu jalan tu, oh ni jalannya pun. Kita pun tangkap gambar ke whatever, nanti kita boleh pergi. Berperang di jalan Allah fi sabilillah, pergi menunaikan haji dan umrah, ziarah menziarahi, especially mak ayah. Tuan-tuan, siapa yang ada mak ayah, jadikanlah ia sebab untuk kita masuk syurga. Mak ayah ini rugi orang yang di ketika mak ayahnya ada, dia tak masuk syurga. Macam mana? Berbakti kepada mak ayah. Kalau mak ayah dah meninggal dunia, mungkin dia dulu, zaman-zaman dulu kasar dengan mak ayahnya. Malah mak ayahnya terasa hatilah dengan dia. Maaf saya bukan nak suruh ingat kembali ni, tapi saya nak tolong bagi jalan, jangan terbelenggu dengan perasaan bersalah. Mungkin sampai meninggal mak ayah dia tu tak redha dengan dia, sampai mungkin terkeluar daripada mulutnya anak yang tak elok lah, bahasa yang tak elok. Mak ayah dah meninggal, sekarang kita masih hidup. Apakah ada jalan untuk kita minta maaf dengan mak ayah dah ada dalam kubur? Apakah ada jalan untuk dosa kita diampunkan Allah? Jawapannya ya. Jangan risau. Dulu memang mungkin kita orang yang panas baran, mungkin kita orang yang kasar, tapi itu dulu. Sekarang kita dah kahwin, punya anak,
even mungkin cucu, tapi perasaan tu masih lagi membelenggu rasa bersalah itu. Tuan-tuan, malam ni kita nak kongsikan amalan ulama. Apakah ada jalan supaya yang derhaka dulu, yang kasar dulu diampunkan oleh Allah? Jawapannya secara pasti, ya. Walaupun mak ayah dah meninggal dunia, ya. Walaupun mereka tak reda dengan kita dan kita tak sempat minta maaf pada mereka, ya. Tapi syarat satu, sekarang setelah kita akui kesilapan kita dulu, sekarang jadi anak yang baik. Jadi anak yang baik. Tuan-tuan, itu luas. Jadi anak yang baik macam mana? Dua, sambungkan tadi silaturahim kepada kawan-kawan yang mak ayah dulu rapat dengan mereka. Tiga, bersedekah atas nama mak ayah. Contoh, masjid kita perlukan bantuan untuk buat sesuatu, 1,000 ini untuk mak ayah saya, atas nama mak ayah, sedekah. 4, kalau kubur mak ayah kita dekat area Kota Damansara ni, silakan ziarah setiap hari Jumaat, sebab ada riwayat menyebutkan manzara qabra abawaihi, siapa yang menziarah kubur ayahnya keduanya, seorang meninggal tapi dua-dua, kutibalahu birran liwalidayhi, ditulis baginya dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun ini tidak kuat hadis ini, tetapi ia bukan hadis yang maudhu', boleh diamalkan. 5, setiap kali lepas solat jangan lupa doa. Paling ringkas, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 5 kali. Kenapa 5 kali? Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, guru kepada Imam Syafi'i, mengatakan sesiapa yang mendoakan kedua orang tuanya setiap kali lepas solat, itu sudah memadai untuk dia menjadi anak yang baik. Kenapa? Dalam Al-Quran menyebut Luqman Al-Hakim menasihati anak-anak dengan antara ayat dalam Al-Quran, anishkur li wa liwalidayk, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah antaranya solat. Solat 5 waktu sehari semalam. Karena itu kata ulama, kalau kita mohon keampunan, ni khas, bukan mohon rahmat, mohon keampunan untuk ayah dan ibu 5 kali sehari semalam, sesuai dengan solat 5 waktu sehari semalam. Maksudnya satu solat, habis solat doa, itu sudah memadai. Kita dah masuk isyak ni kan? Belum, seminit lagi. Yang terakhir, lepas azan, ulama syorkan doa untuk ayah ibu. Lepas azan, la ilaha illallah, habis azan salawat dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ataupun yang pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cukup, tambah lagi wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru lepas salawat, baru kita baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqam al-mahmuda alladhi yu'attah innaka la tukhliful mi'ad. Doa untuk ayah mak ayah 5 kali. Rabbi ghfirli wa liwalidayya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya 5 kali. Baru tutup warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita adhan dulu, saya sambung lagi sikit.
إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas azan saya sambung 10 minit pukul 10, pukul 8 6:57 kita berhenti insya-Allah. Tadi saya sebut antara amalan ulama untuk kita selalu berdoa, iaitu doa keampunan untuk ayah ibu, especially yang dah meninggal dunia. Sebab ada riwayat menyebut ayah dan ibu terkejut melihat maqam mereka itu dinaikkan oleh Allah. Lalu ditanya, dijawab oleh malaikat, ini kerana doa daripada anak-anak kamu yang masih hidup. Kerana itu kalau anak-anak berdoa, terutama doa keampunan kepada kedua orang tua, itu memberi manfaat kepada mereka, ya, yang di dalam kubur baik, yang di alam akhirat kecil itu. Tadi saya sebut antara amalannya ialah lepas azan kita salawat dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Lepas tu baru kita doa yang panjang kita baca tadi tu, baru kita baca 5 kali. Bacaan 5 ni paling ringkas, Rabbi ghafirli wa liwalidayya, tu je paling ringkas. Rabbi ghafirli wa liwalidayya, tak payah sebut dhunubi. Sebab bila kita sebut Rabbi ghafirli, ya Allah ampunkan diriku, maksud ampunkan dosa, sebab yang diampun tu dosa. Kalau kita nak pendek paling ringkas, Rabbi ghafirli wa liwalidayya, Rabbi ghafirli wa liwalidayya, Rabbi ghafirli wa liwalidayya, Rabbi ghafirli wa liwalidayya, Rabbi ghafirli wa liwalidayya 5. Barulah sambung warhamhuma kama rabbayani saghira. 2 kali lagi bunyi kita berhenti. Atau
kita biasa guna yang panjang. Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya. Bacalah 5 kali. Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya. 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 5 kali kan. Yang ke-6, warhamhuma kama rabbayani saghira. Paling bagus guna ni, saya. Kalau na boleh, tapi kalau guna ye, saya, itu lebih touching. Lebih touching, ya. Mungkin tuan-tuan baru dengar malam ni, boleh amalkan. Sebab kita nak mak ayah kita yang dah meninggal dunia itu diampunkan dosanya oleh Allah, dinaikkan maqamnya oleh Allah. 6 minit Baik. Menghubungkan tali silaturrahim dan lain-lain. Mari kita lihat muka surat 117, footnote 148. Kepentingan menyambung tali silaturrahim. Silaturrahim, silah ni hubungan ataupun penghubung. Rahim, kasih sayang. Silah, penghubung ataupun hubungan. Rahim, kasih sayang. Maksudnya menghubungkan kasih sayang. Itu maksudnya. Orang Melayu, dalam bahasa Melayu disebut tali silaturahim. Lebih kuat lagi, tali itu diikat dengan kasih sayang. Itu namanya tali silaturahim. Tinggal 2 minit untuk masuk ke syurga kalau kita menyambung tali silaturahim. Disebut dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan yang pergi umrah, kalau boleh pergi dengan orang yang tahu sejarah Makkah tu ataupun Madinah tu, supaya pergi kita itu ada lebih rasa manfaatnya. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari yang saya sebut nama ni tadi, rumah beliau tapak, dia tak rumah dah tak ada. Tapaknya kalau tuan-tuan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian satu step sebelah kanan itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita bagi salam. Satu step sebelah kanan itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Terus panjang nanti akan lihat satu pintu. Pintu tu namanya Babul Baqi'. Bab Baqi'. Sebab pintu tu kalau kita keluar dan kita terus pergi ke depan akan jumpa satu perkuburan Baqi' yang disebut Jannatu Al-Baqi'. Dulu namanya Baqi'ul Gharqad. Baqi' Al-Gharqad. Sebab dulu situ ada satu pokok, iaitu pokok Gharqad, yang disebut pokok Yahudi itu. Nah, di akhir zaman orang Yahudi takut dengan orang Islam. Sembunyi di tembok-tembok, di bangunan-bangunan, di batu-batu, semua akan bagi tahu, ya Muslim, hadza al-Yahud, uqtulhu. Wahai orang Islam, di belakang saya ada Jews, come and kill them. Waktu itu illa syajaratul gharqad, kecuali satu pokok namanya pokok gharqad. Pokok ni dah mula ditanam sejak tahun 70-an ataupun sebelum itu oleh orang-orang Jews. Sebab mereka tahu pokok ni takkan bagi tahu kalau mereka berselindung di belakang pokok ni. Nah, saya tengok dalam internet, saya dah buat kajian sedikit. Ya insya-Allah, penuh pokok tu besar rupanya. Saya tak pernah pergi ke Palestin, tak nak gambarnya. Masya-Allah, mereka percaya ni. Pokok tu dulu ada dekat Jannatul Baqi' dulu. Sekarang dah tak ada dah. Jadi rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari yang saya nak ceritakan ini keluar daripada pintu Babul Baqi' sebelah kanan 25 meter ataupun 30 meter. Situlah dulu tapak rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari yang Nabi bila sampai ke Madinah, baginda tinggal di rumah beliau 2 bulan.
Nah, sebelum punyai rumah yang dibuat oleh para sahabat di dekat dengan Al-Masjid An-Nabawi. Kita sambung nanti insya-Allah pada muka surat 117. Tolong tandalah pengaji. Saya dengan pengaji je buat kitab malam ni. 3 orang buat kitab. Tolong tanda pengaji sebab bulan depan saya banyak mengajar kitab ni di tempat lain, takut tak ni. Saya pun tanda juga. Kepentingan menyambung silaturahim untuk masuk ke syurga. Kita akan sambung pengajian bulan hadapan biiznillah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم.